Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih dah join live saya petang ni. Terima kasih dah luangkan masa untuk tengok live saya petang ni. So bagi sesiapa pun yang tengah tengok live saya, boleh komen tak? Boleh komen saya punya audio dengan saya punya video, okey ke tak? Boleh tolong komen? Komen tak naik Cuba tolong komen. Siapa tak nampak, sebab saya tak nampak nama dengan saya tak nampak komen. Tak tahu komen tak naik ke tak tahu macam mana. Komen tak naik dah. Boleh tolong komen naik pun. Okey. So mungkin tak tahu siapa yang tengah join live saya petang ni, tapi saya ucapkan terima kasih juga sebab dah join live saya petang ni. So petang ni saya akan bawa tajuk dengan apa? Tajuk petang ni kita tuai sesuai apa yang kita tanam. So kita tanam apa, kita akan dapat apa, macam tu. So sebelum tu, anda yang join live saya petang ni, anda boleh share live ni jika bermanfaat, dan boleh tag kawan-kawan anda untuk tengok sama live saya petang ni. Okey. So saya akan mulakan sebab saya pun tak nak lama, dalam setengah jam ataupun 40 minit. Waalaikumsalam Abe Bob. Terima kasih dah join live saya petang ni. Boleh tolong komen tak Abang Bob? Suara saya dengan saya punya video okey ke tak? Boleh bela Abang Bob. Ni saya tak panjang-panjang lagi sebab saya pun dah bela 7 bulan tapi tak panjang-panjang lagi. So petang ni saya akan bawa tajuk kita tuai sesuai apa yang kita tanam. Contoh kita tanam pokok durian, so kita akan makan buah durian dah. Kemudian kita kalau nak makan nasi ataupun beras, kita nak dapatkan beras, so kita kena tanam beras, padi lah. Dah komen lah ni. Okey, terima kasih Bang Bob. Sebab ingatkan tadi tak naik komen. Saya cuba test dari handphone lagi satu, naik. Saya nak tanam duit boleh ya Bang Bob. Tapi nanti kalau dah berbuah tu boleh bagi-bagilah. So petang ni banyak yang live. Tadi saya perasan Mak Tok, kemudian Bang Ahmad pun tengah live dekat Shopee. Alhamdulillah tim yang sebelum ni melencong sikit dari jalan ni. Elok-elok Abang Bob tengah drive. Nak pergi mana tu? Hari-hari drive. Elok-elok lah bawa semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih dah sempatkan join, kemudian sempatkan masa, kemudian sempatkan komen. Terima kasih sangat-sangatlah. Habis 3 handphone jalan sekali. Bolehlah Abang Bob, orang power bolehlah ada 3 handphone. Waalaikumsalam Kak Ida Aida, terima kasih dah join live saya petang ni. Terima kasih dah join luangkan masa Kak Ida Aida untuk tengok saya punya live petang ni. So petang ni saya akan bawa tajuk kita tuai sesuai apa yang kita tanam. So bagi kita, mungkin kita dah usaha, contoh kita dah ada buat bisnes tapi gagal, buat bisnes ni gagal, kemudian kita fed up dengan bisnes apa yang kita buat, kita cari bisnes lain, tapi sebulan 2, lepas tu 5 hingga ke 6 bulan tak nampak juga hasil, kita pun down lagi. Kita down, kemudian kita
tak nak buat benda tu, kita cari bisnes lain. Sebenarnya saya lah tu gagal. Sebenarnya bukan salah produk, bukan salah produk, bukan salah produk yang kita jual ataupun bukan servis yang kita ada, melainkan kita belum buat sehabis mungkin, sebaik mungkin. Sebab apa? Jangan tengok apa yang belum kita dapat, tapi tengoklah apa yang belum kita buat. Kita nak lebih, kita kena buat lebih. Saya lah tu gagal, salah orang dia. Betul Kak Ida Aida. Kadang kita join produk ni, kita pun tak yakin nak promote produk ni, betul ke produk ni. Tapi kita nak buat bisnes, tapi kita sendiri tak yakin dengan produk yang kita ada. Macam mana kita nak yakinkan orang, sedangkan kita sendiri pun tak yakin dengan produk yang kita jual. Kemudian macam mana kita nak yakinkan orang pula, sedangkan kita sendiri pun tak yakin dengan produk kita. So dengan ini, dengan poin yang saya katakan tadilah, jangan tengok apa yang belum kita dapat, melainkan tengoklah apa yang belum kita usahakan. Kita boleh dapat lebih kalau kita buat lebih. Sesuai apa yang kita tanam, kita akan tuai. Banyak seru Kak Ida Aida. So petang ni Kak Ida Aida tengah buat apa tu, selalunya Kak Ida Aida ni dia akan komen dekat saya punya ulangan. Mungkin Kak Ida tengok ulangan, sebab saya dah end live, baru ada noti Kak Ida Aida ni dia komen apa semua tu kan. Waalaikumsalam Kak Sariza Kamis, terima kasih dah join live saya petang ni. So apa-apa pun saya ucapkan terima kasih lah dengan Kak Ida Aida, meskipun dah end live. Kak Ida Aida sempatkan lagi untuk tengok saya punya live secara ulangan lah. So petang ni Kak Sariza Kamis, saya bawa tajuk sesuai apa yang kita tanam, kita tuai sesuai apa yang kita tanam. Tak habis-habis Abang Bob ni duk geram dengan rambut ni, tak panjang-panjang lagi Bang Bob. Dah 7 bulan, dah masuk 8 bulan saya bela rambut ni. Bukannya bela, sebenarnya malas nak potong. Boleh ke macam tu? Alhamdulillah baru balik pasar Kak Ida Aida. Nampak Kak Syah tak ni? Nampak Kak Syah, nampak. Saya dah jawab salam Kak Syah tadi. So poin yang pertama, kalau kita nak dapat lebih, kita kena buat lebih. Jangan pernah kita tengok apa yang belum kita dapat, tapi kita tengok apa yang belum kita usahakan, apa yang belum kita buat. Kadang kita sehari dua mungkin kita boleh bertahan lagi kan, tak ada sale, tak ada orang nak ni, tapi sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, bahkan 4 bulan kemudian kita tak nampak hasil tu, kita pun rasa macam down, rasa dah malas nak buat bisnes apa yang kita ada. Tak ada Kak Syah, saya kerja seorang sekarang. Sebelum ni 2 hari lepas saya ada tim lah, alhamdulillah boleh support komen. So sekarang saya seorang je, saya tak sempat nak komen. So saya secara live lah jawab ataupun baca komen Kak Syah dengan siapa yang tengah tengok live saya petang ni lah. Cukur terus, mungkin boleh cukur sampai botak Abang Bob. Botak terus kan, sebab saya tak pandang botak lagi. Dulu masa kecil-kecil rambut pendek sikit. Kalau boleh nak tengok gambar, InsyaAllah Kak Ida Aida saya akan tunjuk. Tapi sebelum ni saya pernah tunjuk juga awal-awal live, dalam 25 hari bulan tak silap, saya pernah tunjuk juga desain rumah ni. Sebenarnya simple je, simple je rumah ni sebenarnya, dengan 4 bilik, kemudian 2 tandas. Tandas satu yang dekat bilik utama, kemudian satu tandas yang dekat bilik belakang. So yang 3 bilik ni tak ada tandas, share lah satu tandas tu.
kena bahan lagi ke? Alhamdulillah sampai sekarang Kak Nura duk gelak lagi kalau ingat pasal yang saya boleh jadi dua tu lah. Tapi sebenarnya masa tu saya ni memang tak sempat nak live sebab lambat. Macam hari ni pun saya lambat juga. Yang ni saya tak buat Kak Ida. Saya hanya apa? Saya hanya sambung belakang. Sebab tuan rumah ni dia nak sambung lagi satu bilik, dia nak tambah lagi satu bilik dengan satu lagi store. Apa cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya tak payah cerita sinilah. Nanti cerita dekat grup insyaAllah. Latar belakang apa tu Kak Sariza Kamis? So, poin yang pertama adalah kita jangan pernah lihat, kita jangan pernah tengok apa yang belum kita dapat, melainkan kita tengok sejauh mana usaha kita selama ini. Sebab normal kita untuk businessman ataupun businesswoman kita awal-awal kita semangat nak buat, kita sehari tu kita boleh promote 70 kali, bahkan mungkin lebih 70 kali kita promote. Dekat status WhatsApp, kemudian dekat story FB lah, Instagram lah. Ain Mila, Aroni ada live marathon. Aroni, apa tu? Ain Mila, terima kasih dah join live saya petang ni. Ain Mila, tuntut jap lagi. InsyaAllah saya cerita dekat grup lah, Kak Ida Aida. Sebab Kak Ida Aida dah lama tak masuk grup, kan? Kalau masuk grup, insyaAllah saya ceritalah. Boleh ke macam tu? So, berbalik lagi kepada kita sebagai bisnes, kita first kali kita kena percaya dengan produk kita. Yakin kalau produk kita ni boleh membantu ramai lagi orang. Sebab kita kalau tak yakin dengan produk kita sendiri, macam mana kita nak yakinkan orang lain? Betul tak? Semangat kena cas selalu noh, macam handphone jugalah noh. Betul Kak Syah, sebab kita manusia ni normal Kak Syah. Sebab kita mungkin sehari dua kita semangat kan. Macam saya cakap tadi, kalau kita first buat bisnes, kita 70 kali dalam sehari kita boleh post story, lepas tu copywriting apa semua. Sebab kita mula-mula tu semangat. Tapi kalau dah sehari dua, seminggu dua kan, tak nampak hasil apa yang kita nak, tak dapat apa yang kita nak, kita pun dah down. Sebab itu adalah normal. Kita manusia, kita nak cepat. Kita manusia nak cepat. Sebab sekarang kita fikir semua benda senang. Kita buat sekarang, esok dapat. Sebenarnya tak semudah tu. Kita dapat sesuai apa yang kita usahakan. Kalau kita nak lebih, kita kena buat lebih lah. Betul Ain Mila. Mak Tok dia live 5.30. Kemudian tadi saya nampak juga Abang Ahmad pun dia nak live juga dekat Shopee. Dah dekat-dekat 5.30 juga. So saya pun tak dapat join sebab saya pun ada live juga 5.30. Tapi saya hari ni lambat. Saya start tadi 5.45 sebab saya balik dari tempat kerja. Saya kerja dekat luar. Kemudian saya balik pun nak kena beli nak belanja lagi kan, nak masak lagi. So saya dah basuh beras, kemudian saya tinggallah masak nasi. Nanti makan malam boleh makan terus lah, tak payah nak masak lagi. Kemudian kita jangan malu kita ada 2-3 kerja. Kita tak perlu malu pun kita ada kerja hakiki. Contoh kita kerja office, kita kerja cleaner, kita ada bisnes sampingan. Kita tak perlu malu kita ada kerja 2 ataupun 3 pekerjaan lah. Sebab artis yang popular pun dia ada 2-3 pekerjaan. Contoh dia artis, dia hari kena oksigen gitu kan akak. Saya dah lama tak kena oksigen dengan Abang Bob. Dah rasa nyawa-nyawa ikan dah ni.
So bila lagi nak cas saya punya saya punya energi Abang Bob. Sebab dah rasanya dah ada seminggu rasanya saya tak dapat oksigen lagi dari Abang Bob. So macam artis pun dia ada 2-3 pekerjaan. Contoh dia artis adalah kerja hakiki dia. Dia dengan filem dia, dengan karir dia, dengan menyanyi, berlakon apa semua tu kan. Tetapi di samping di sela-sela dia punya rehat ataupun dia punya masa lapang, dia promote dia punya bisnes. Macam Bubble Bee. Pernah dengar tak Bubble Bee? Kemudian siapa pemilik dia? Artis. Artis apa? Sendiri cari tahulah. Hari ni 4 orang minta oksigen. Betul, sebab dah lama sangat tak dapat oksigen. Sebab apa? Oksigen ni kita hirup hari-hari. So kita memang kena dapatkan hari-hari lah. Boleh ke macam tu? Kita kerja siang malam, kita ada kerja hakiki, kemudian kita buat bisnes, 2-3 bisnes, kita ada 2-3 pekerjaan. Kita kerja siang malam, kita bukan semata-mata nak kaya raya semata. Bukan semata-mata kita nak kaya sahaja. Melainkan kita nak ubah nasib kita, untuk menjadi lebih baik. Betul tak? So macam kita hari ni mungkin kita nak beli ni tak dapat, kita kena kira bajet dulu. Kemudian target untuk bulan depan pula untuk beli benda tu. Tapi bulan depan tak dapat juga, kena tunggu bulan depan lagi, sampailah ke tahun depan lagi, sampailah ke 10 tahun depan lagi, kita tak dapat juga. Sebab keuangan kita contoh 1,000, tapi keinginan, keperluan kita 2,000 sampai 3,000. Macam mana kita nak nak target ataupun kita nak beli jiwa kita? So kita kena semangat, kita kena betulkan niat. So kita kena semangat buat kerja, buat bisnes kita. Sebab kalau kita dah bekerja siang malam, ada 2-3 pekerjaan, ada 2-3 bisnes, sampai masa kita letih, kita penat, kita boleh beli jiwa kita. Kita boleh melancong dengan keluarga. So kita penat siang malam kerja 2-3 pekerjaan pun kita rasa baloi. Sebab kita boleh beli jiwa kita. Kita boleh contoh sebulan kita kerja full. Lepas tu dalam sebulan tu ambil 4 hari. Ambil 4 hari bercuti dengan anak bini. Pergi camping dekat sungai ke, pergi bercuti dekat resort ke kan. So dekat sini kita boleh release tension. Kita pun rasa berbaloi meskipun kita kerja siang malam. At least kita boleh luangkan masa dengan keluarga kita. Betul tak? Habibur Rahman tidur apa tu? Tidur malam. Habibur Rahman tidur malam. Yalah Bang Bob, sebab kerja dah penat kan. Lepas tu kadang lepas solat maghrib saya baring-baring sedar-sedar jam 2, jam 3. Makan malam pun kadang terlepas. Masa hari tu first untuk hari pertama saya kerja, memang makan malam terlepas. Makan jam 2 pagi baru makan malam. Okey, jemput. Sila jemput makan. Awal ke dah makan malam. Jam 6 dah makan malam. Sampai mana tadi? Dah hilang dah. So kita kena semangat lah, sebab kita boleh beli jiwa kita. Kita ada bisnes 2-3 bisnes. Kita mungkin sibuk buat ni kan. Tapi sampai satu masa kita boleh luangkan masa 4 hari ke 3 hari dalam sebulan. Full 3 hari tu kita memang betul-betul tak buat bisnes. So kita mana lagi elok kita sebulan tu kita bekerja. Dalam sebulan tu kita ada cuti 3 hari ke 4 hari. Betul-betul cuti Kita tak fikir benda bisnes, kita tak fikir kerja hakiki kita. Semua benda kita lupakan untuk dalam masa 4 hari. So dalam 4 hari ni kita fokus dengan family kita, anak kita, bini kita, mak ayah kita.
Tapi kalau kita kerja makan gaji contoh, saya bukannya nak condemn kita apa ataupun orang lain yang makan gaji, tak. Tapi saya bagi pandangan, Contoh orang kerja makan gaji, gaji dia basic dia 1000. Basic dia 1000 contohlah. Tapi kalau dia ada anak bini, kemudian dia anak yang ada yang kecil lagi, setahun, 2 tahun, dia nak susu, nak pampers apa semua tu, cuba kira kos dengan dia punya makan minum lagi sebulan kan. Kemudian sewa rumah lagi, bil api air, lepas tu wifi lah, internet lah, lepas tu bulan-bulan kereta, lepas tu apa lagi, cuba kira bajet bulanan tu berapa yang diperlukan. Mungkin 2000, mungkin 3000. Kalau isteri kita tak bekerja, macam mana kita nak ni, kita kita dengan isteri kita bekerja, anak kita kena jaga, kena asuhkan dekat orang, kita kena bayar juga. So macam mana kita nak handle benda ni? So kita tak perlulah malu kalau kita ada 2-3 pekerjaan, ada 2-3 bisnes. Mungkin orang akan condemn kita, kau ni kerja siang malam nak buat apa? Kau nak kaya-kaya pun nak pergi mana kan? Waalaikumsalam Umi Amelia, terima kasih dah join live saya petang ni. Tak adalah lambat sangat, saya dalam 20 minit lah juga saya start. Sebab saya lambat start tadi, lambat balik sebab saya pergi kedai, pergi belanja sikit. So saya pun start tadi 5.45. Terima kasih lah dah sempatkan masa untuk tengok live saya ni. So saya teruskan lagi, kita tak perlu malu kita kerja siang malam. Orang nak condemn kita, cakap kita terlampau rajin lah, kita nak kaya sangat lah, tak ingat dunia apa tu. Kita hiraukan je, kita hiraukan. Sebab satu masa nanti kalau kita betul-betul terpuruk, kita betul-betul susah, tak ada orang pun akan tolong kita. Orang yang duk condemn ni, misal kata kita senang, dia pun akan cari kita. Betul tak? Betul. Sebab manusia ni tengok orang ni selalu tak ada yang betul tau. Kalau dia malas, orang tu akan herdik. Contoh kalau kita malas, orang jiran sebelah akan mengutuk, mengumpat apa semua, pemalas lah, tak bekerja lah, apa semua kan. Tapi kalau kita bekerja, kita ada 2-3 pekerjaan, kita siang malam bekerja semangat, dia pun duduk mengata juga, duduk mengumpat juga, betul tak? Sebab kita manusia tak boleh jaga apa yang orang nak ucapkan, tapi kita boleh jaga ataupun kita boleh manage diri kita macam mana kita nak menanggapi perkataan orang tu. Boleh ke boleh? Waalaikumsalam Coach Fendi Ahmad. So tak perlu kita fikir sangat apa orang nak cakap. Kita macam saya cakap tadi, kita tak boleh manage, kita tak boleh tak boleh nak sekat orang nak cakap ni. Kita tak boleh perintah orang nak cakap ni ataupun boleh ke tak boleh kan. Tapi kita boleh manage diri kita untuk jaga sikap kita, macam mana kita nak jawab dia. Dah esok pula sambung. Apa tu? Bang Fendi Ahmad, besok sambung. Jiran saya okey man, kalau tak okey saya snack down dah. Hahaha. Betul ke snack down Abang Bob ni? Abang Bob ni. Betul ke tu? Sebab kadang kita jiran dengan jiran sebelah ni pun kadang kita tak bercakap, sebab ada iri dengki, semua. Waalaikumsalam Bang Nizizi. Terima kasih dah join live saya petang ni. Saya selalu kena macam tu Abang Man, mula-mula nangislah juga, lepas tu lama-lama lantak dia lah. Sebab apa Umi, kita manusia, kita tak boleh ikutkan kita tak boleh jaga mulut orang. Kalau boleh Ahmad nak hari-hari live dekat Soy. Boleh Bang Ahmad, Soy. Tu dekat dunia mana tu Soy? Saya tak pernah dengar lagi. Soy.
So macam ni Umi, contoh Ali Imran dekat Ali Imran ni dia pemikiran dia boleh dikatakan cendekiawan. Dia mengajarkan anak dia yang ni banyak dijadikan cerita, dia dijadikan cerita kartun lah apa semua tapi inti cerita dia macam ni. Mula-mula ada keledai. Keledai ni ukuran dia lebih kecil dari kuda lah So lebih kecil dari kuda. Mula-mula dua orang ni naik dekat internet problem. Test line saya punya okey tak? Boleh komen saya punya line tak? Boleh komen saya punya line okey ke tak? Tolong komen. Boleh komen tak saya punya line okey ke tak? Halo, tes. Boleh tes tak? Saya punya line macam tersekat lah. Aduh. Line problem pula. Tapi alhamdulillah boleh connect lagi. Tak tahu apa masalahnya tadi, tiba-tiba terputus. So saya akan tunggu dalam seminit 2 untuk kita tunggu kawan-kawan saya punya ni join live saya semula. So sambil tu problem lagi internet. Hai Kak Julili, terima kasih dah join live saya petang ni. Tadi saya punya line terputus Kak Julili. So tak tahu apa masalahnya, tiba-tiba line saya punya ni terputus. Harap-harap saya boleh sambung lah, sebab apa? Saya pun nak sambung sekejap je sebab dah petang, saya pun belum mandi. Kembali lagi. Okey, terima kasih Kak Julili. Terima kasih dah join. Boleh komen saya punya ni okey tak? Saya punya video dengan visual. Saya punya suara dengan saya punya video okey tak? So tadi saya sambung cerita ni dia dah jadikan macam-macam cerita, dia dah dijadikan cerita kartun apa semua. Ada keledai dengan seorang ayah, kemudian dengan anak anak dengan ayah, kemudian ada keledai yang dia bawa kemudian dia dua orang ni, ya pas saya masuk putus, fikir ku tak mau kawan sama saya. Tak adalah, tak, bukannya macam tu Kak Julili, tak tahu tiba-tiba line apa ni terputus tadi. So saya sambung balik. Keledai ni dia lebih kecil daripada kuda. Kemudian dua orang anak dengan ayah ni naik dekat kuda keledai tadi. Kemudian dia jalan-jalan sampai terserempak satu orang. Sampai terserempak satu orang ni, dia pun mengatalah, si anak dengan ayah ni dia pun mengatakan yang dia pun tega. Kalau bahasa Melayu apa tega? Dia macam tak kesianah dengan keledai tu. Sebab keledai ni kecil, tapi dua orang naik atas keledai. Ayah dengan anak ni. Anak ni pun bukannya budak kecil, tapi dia dah budak besar. Kemudian turunlah si ayah ni. Turunlah si anak ni. Tak tahu, tak ingat mana satu. So dia turunlah salah satu. Contoh saya ni.
turunlah anak ni, kemudian dia jalan lagi sampai terserempak lagi dengan orang. Dia katakan ayah ni egois lah, apalah kan, sebab membiarkan anak dia biarkan anak dia berjalan, sedangkan yang ayah ni duduk atas keledai. Hai, terima kasih dah join. Siapa tu? Boleh komen sebab tak nampak nama. Kemudian dia gantilah pula, yang anak dia naik dekat keledai, yang ayah ni dia berjalan kaki. Kemudian dia berjalan kaki, si ayah ni berjalan kaki dengan anak dia dekat duduk atas keledai itu, dengan dia tuntun dia punya keledai itu, terserempak lagi dengan orang. Dah terserempak lagi dengan orang, dia pun katalah lagi, dia mengutuklah lagi orang tu. Dia kutuk lagi yang si ayah ni bodoh. Si anak ni dia tak respect orang tua. Sebab dia duduk atas keledai, yang anak ni duduk atas keledai, yang ayah ni berjalan. Dia macam tak patut. So kemudian line terputus, Abang Bob. Masalah line tadi tiba-tiba terputus. So kemudian dua-dua pun berjalan kaki. Anak ni berjalan kaki, lepas tu ayah ni pun berjalan kaki. Berjalan sampai terserempak lagi dengan orang. Dia pun katalah dua-dua ni bodoh, sebab dia berjalan kaki sedangkan ada keledai tak guna. Dia tak gunakan keledai yang ada. Boleh dengar tak saya punya suara? Line tak berapa okey lah petang ni. Okey ke line saya? Boleh test komen. Saya punya suara okey tak? Putus-putus ke macam mana?